Allah. Dia faham kalam, hak kita terjemahnya perkata Allah Subhanahu wa taala. Dia faham. Faham di Nabi Musa. Sebab apa dia faham? Dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tidak berhuruf, walau tidak bersuara. Boleh dengar ke benda tidak berhuruf, benda tidak bersuara ni? Tidakkah dengar ni hak berhuruf? Kita dengar berhuruf, bersuara, baru dengar di kita. Hak tu atas jalan adat, atas jalan kebiasaan, atas jalan hak Allah Ta'ala berlaku adat di kitanya, kena berhuruf, kena bersuara, baru dengar di kita. Tak berhuruf, tak bersuara, tak dengar di kita. Tu adat. Adapun hakikatnya, tiap-tiap benda ada, sah didengar gitu. Asal benda tu ada, sah didengar. Pokok benda ada. Pokok tu sesuatu yang ada. Dengar kau di telinga kita kalau hak kita sama-sama makhluk dulu. Tak dengar. Allah Ta'ala tutup hijab, terdinding di kita. Walaupun pokok tu benda ada, tak dengar di kita. Kerana adatnya kena berhuruf, kena bersuara, baru dengar di kita. Tak berhuruf, tak bersuara, tak dengar di kita. Tapi pokok tu benda ada, sah didengar. Tapi adatnya tak boleh nak dengar. Pedah, sifat ada pedah. Manis, sifat bangsa ada. Boleh dengar tu kalau kira-kiranya, tapi tak dengar. Kerana apa? Ditutup hijab oleh Allah Ta'ala. Tapi benda ada pedah tu, sifat bangsa ada. Kalau kira-kira sah didengar, tapi tak boleh nak dengar. Mustahil pada adat, harus pada akal nama dia. Maka hak ni Allah Ta'ala buka hijab di Nabi Musa. Pelik apa? Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi Musa. Sifat perkata Allah Ta'ala tu yang ada, sifat bangsa ada. Maka Nabi Musa dengar, Nabi Musa faham, mengerti sifat perkata Allah setelah Allah Ta'ala buka hijab kepada Nabi Musa alaihi salam, walau tidak berhuruf, walau tidak bersuara. Itu makna wa kallamallahu Musa taklima. Dia faham. Dia faham yang ini sifat perkata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tu makna dia. Tiadalah, yakni bukanlah. Bukanlah dengan makna begini kata dia. Bukanlah dengan makna berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata sengoti ni dengan makna begini. Bukanlah dengan makna Allah Ta'ala itu silap. Tu kena ada tambah tu. Bukanlah dengan makna memula gitu. Kena ada memula tu baru Allah Ta'ala. Bukanlah dengan makna, bukan makna berkata-kata Allah dengan Nabi Musa tadi akan sebagai berkata-kata tu dengan makna memula Allah Ta'ala akan kalam, yakni memula Allah Ta'ala akan kalam, yakni kalam di sini dengan makna kalam masdari pula. Dengan makna kalam masdari. Kalam masdari kalau terjemah dia bercakap. Kena terjemah bercakap situ tu. Kena tulis kat situ. Dengan makna memula Allah akan percakapan, yakni dengan Nabi Musa. Allah bercakap dengan Nabi Musa, berkata-kata dengan Nabi Musa. Lepas berkata-kata dengan Nabi Musa, diam ya Allah. Kemudian diam ya Allah. Diam di situ dengan makna apa pula? Diam di situ dengan makna sukutu nafsi. Apa sukutu nafsi? Iaitulah hilang sifat perkata. Hilang, tak ada sifat perkata Allah. Tu gigi macam tu pula. Kena terjemah macam tu pula. Bukan dengan makna berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa, dengan makna berkata-kata sungguh-sungguh Allah Ta'ala cerita tadi. Bukan dengan makna kalau Allah bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursina tu. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Lalu tu, lepas bercakap dengan Nabi Musa, hilang, tak ada sifat perkata Allah. Hilang sifat kalam Allah. Hilang sifat perkata tu. Kalam ismi tu. Hilang terus. Tak ada. Tu
Diam situ. Diam dengan makna tidak ada sifat perkata. Dalam bahasa Arabnya, dia terjemuh daripada bahasa Arab tu sukut. Sukut tu diam. Diam di situ bukan dengan makna duduk diam. Diam dengan makna tidak bercakap. Hak bercakap dulu baru tidak bercakap, bukan. Diam di sini dengan makna sukutun nafsi. Dia ada sukutul lafzi. Sukutul lafzi dengan makna bercakap, duduk diam. Bukan, diam di sini dengan makna sukutun nafsi. Tak ada terus sifat berkata. Itu diam di situ. Sukutun nafsi dia panggil. Sebab tu payah sikit nak terjemah tu. Tapi kalau kita catat betul-betul, tak apalah, kita fahamlah. Jadi makna berkata-kata Allah dengan Nabi Musa tadi, dengan maknanya Allah buka hijab kepada Nabi Musa. Bila Allah buka hijab pada Nabi Musa faham sifat kalam Allah. Faham, mengerti sifat perkata Allah Ta'ala. Itu makna dia. Bukan dengan makna Allah bercakap dengan Nabi Musa. Setelah mana bercakap dengan Nabi Musa, hilang sifat perkata Allah Ta'ala. Tidak ada sifat perkata Allah Ta'ala. Kerana apa? Bukan dengan makna begitu. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata dengan makna macam mana pula? Berkata-kata babang tak berhenti-berhenti senantiasa. Tu kalau di kita pun nampak kurang dah begitu tu. Dia ni jadi bila ni? Tak bawa pergi hospital ke? Dia bercakap semua ni. Kalau di kita kurang dah. Senantiasa berkata dengan makna senantiasa bersifat dengan sifat perkata. Dia terjemuh berkata-kata tu hak ambil daripada Arab tu lah. Kalam. Kalam hak dia terjemuh tu. Hak di atas tu sifat yang ketiga belah. Kalam artinya berkata-kata. Hak berkata-kata tu kita terjemuh apa atas tadi? Hak dulu tu. Terjemuh dengan perkata. Hak tu buat mari di bawah ni. Senantiasa berkata-kata dengan makna senantiasa bersifat perkata. Allah Ta'ala senantiasa bersifat perkata. Ada di dia senantiasa sifat kalam tu. Tak hilang-hilang. Bukan dengan makna wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Bila bercakap dengan Nabi Musa, hilang dah lah sifat perkata Allah Ta'ala. Tak ada dah lah. Tak, kerana Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat perkata. Jadi tu tafsiran mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari begitu. Makna wa kallamallahu Musa taklima. Bercakap-cakap berkata-kata Allah dengan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata hak sungguh hak sengoti. Bercakap sengoti dengan Nabi Musa ni dengan makna Allah buka hijab pada Nabi Musa. Nabi Musa boleh faham, boleh dengar kalam Allah Ta'ala hak kadim. Sifat perkata Allah Ta'ala tu Nabi Musa boleh dengar. Ini pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Walau tidak berhuruf, walau tidak bersuara, Nabi Musa faham, Nabi Musa dengar. Kerana sifat kalam tu sifat yang bangsa ada. Dah ada, sah didengar. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hak kita duk berjalan ni. Adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua pendapat dalam masalah ni. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi kata dia wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata hak sungguh ni, hak sengoti, bercakap sengoti dengan Nabi Musa ni. Dengan makna kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, begitu juga Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini, kata mereka, begitu juga ulama-ulama yang mengikut, hak ramanya mengikut pendapat ni lah. Dia kata dengan makna begini, dengan makna Nabi Musa bercakap, Allah bercakap dengan Nabi Musa tu, dengan maknanya Allah memperdengarkan kepada Nabi Musa perkataan. Dengan makna Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala menjadikan kalam lafzi. Allah Ta'ala menjadikan kalam lafzi. Kalam ni berhuruf, bersuara, yang ialah makhluk Allah, bukan qadim. Ada pun hak Wahabi tadi qadim, sedia kala lagi. Ini tak, Allah Ta'ala jadi suku. Sifat perkata Allah tu qadim. Tapi Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala menjadikan makhluk dia.
Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang iaitulah huruf dan suara tu. Manakala begitu Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dapat bercakap dengan Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dengar Nabi Musa bercakap tu, iaitu bercakap dengan bahawa dengar perkataan, yang mana perkataan tu Allah jadikan makhluk dia huruf bersuara. Maka Nabi Musa pun dengar percakapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni mudah kita faham. Allah Taala jadikan huruf suara tu ialah makhluk, kalam lafzi. Maka hak tu mudahlah kita faham. Habis itu. Baik, itu pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu khilaf di kalangan para ulama. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah pula dia kata Allah Ta'ala dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima ni, kata Mu'tazilah pula Allah Ta'ala maknanya beri apa dia panggil, tak ingat kata Mu'tazilah Allah Ta'ala memperdengarkan huruf dan suara tu kepada malaikat Jibril. Tak boleh lagi. Minta maaf, tak ingat. Dia ada nanti kita tengok balik. Kita tak ingatlah cara-cara huraian Mu'tazilah, tapi dia tidak menunjukkan Allah bersifat kalam. Dia pergi kat tu. Tidak menunjukkan di atas tu, di atas bercakapnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ni, tak menunjuk di atas Allah Taala tu bersifat dengan sifat kalam. Itu Mu'tazilah, kerana dia tidak ada sifat. Allah Taala tidak ada sifat. Itu cara tafsiran dia, kita lupa dah. Tengok dah tadi jadi teringat balik. Sebab tak tanda dia pun. Semula tu. Baik. Tadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ada dua lah. Makna bagi wa kallamallahu Musa taklima. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala tadi akan sebagai bercakap hak sungguh-sungguh sengati-sengati tu, dengan maknanya Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi Musa. Bila Allah buka hijab pada Nabi Musa boleh dengar sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kerana sifat perkata tu sifat yang ada, manakala ada sah didengar. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala menjadikan perkataan. Allah Ta'ala menjadikan perkataan yang menjadikan makhluk, yang ialah perkataan tadi, maka didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Faham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dua pendapat min ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua daripada ahli sunnah wal jamaah. Habis itu. Tu dan dalil. Ini dalil akli pula. Dan dalil, yakni dalil hak kita fikir dengan akal pula, atas bahawasanya Allah bersifat dengan sifat kalam ni, bahawasanya tadi dalil nakli, yakni dalil akli, bahawasanya jikalau tiada berkata-kata ia Allah, kalau Allah tak bersifat dengan sifat perkata, gitu. Tiada berkata-kata tu, yakni jikalau Allah tak bersifat dengan sifat perkata, kalam ismi situ nak. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kalam, sifat perkata, nescaya jawabnya adalah ia Allah Ta'ala tu bisulah. Kalau begitu, bisulah Allah Ta'ala. Dan bisu itu, kalau Allah tak bersifat dengan perkata, maka fahamnya bisu, hak lawan dianya. Maka apabila Allah Ta'ala bisu, dan bisu itu kekurangan, yakni sifat kekurangan, panggil sifat kurang macam tu.
Kalau di kita bisu pun panggil kurang dah. Apatah lagi di Allah Ta'ala, luputlah maknanya istighna, luputlah makna ketuhanan. Kerana maknanya dah bisu ni ada di dia. Bisu ni pun dia tak boleh nak menghilangkan, tak boleh nak cabut buang. Panggil lemah begitu. Itu bisu, sifat kekurangan. Dan iaitu kekurangan di Allah Ta'ala ni mustahil, tentu tidak sama sekali. Maka sabitlah kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mesti ia Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata, mustahillah lawan bagi sifat perkata. Mustahil lawan bagi sifat perkata tadi, iaitulah bisu. Tentu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam yang ialah perkata. Itu wajib kita iktikad ada di Allah Ta'ala sifat kalam, iaitulah sifat perkata tu. Habis itu. Dan sifat yang pertama, habis dah lah 13 sifat kita belajar. Dan sifat yang pertama, yakni sifat wujud tu. Sifat yang pertama kita belajar dulu-dulu tu, nisbah bilangan tu lah. Yang pertama wujudun Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, daripada 13 sifat hak kita belajar sampai malam ni kalam ni, jadi semua jumlahnya 13 dah kita belajar. Sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan, yakni digelar, dipanggil, digelar pada istilah ilmu usuluddin, dinamo digelar dengan sifat nafsiyah. Sifat wujud tu dia panggil sifat nafsiyah. Habis dah lah. Habis dah kita belajar 13 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13 kesemuanya. Maka dia nak mengkategorikan. Dia kata sifat yang pertama wujud kita belajar dulu tu. Hak ni dipanggil dinamo pada istilah ilmu usuluddin, dia panggil ulama buat namanya sifat nafsiyah nama dia. Apa tu sifat nafsiyah? Yakni nisbah kepada nafsin. Nisbah kepada nafsin. Apa nisbah kepada nafsin? Nafsin ni apa? Dengan makna zat. Nafsin tu dengan makna zat. Maknanya sifat nafsiyah ni dipanggil sifat nafsiyah wujud ni kerana nisbah wujud ni dipanggil sifat nafsiyah kerana dia tu nisbah kepada zat. Sifat ada tu nisbah kepada zat. Kata ada tu tuju kepada zat. Itu makna. Kerana apa dipanggil sifat nafsiyah tu nisbah kepada zat? Kerana tiada melazim, yakni kerana tidak difaham gitu. Kerana tiada melazim, tiada difaham ia sifat wujud ni, melainkan baru kita faham, melainkan melazimkan sifat wujud tu akan zat. Hak kita fahamnya di zat dah. Kerana tu dipanggil sifat nafsiyah wujud tu. Wujud ni dia panggil sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat hak nisbah kepada zat. Wujud ni hak kita faham dia di zat dah. Yakni nak cerita benda tu lah. Benda tu hak ada. Itu tuju pada sesuatu zat. Ada gelas contohnya. Gelas yang ada. Gelas bersifat dengan ada. Ini hak makhluk. Gelas bersifat dengan ada. Kata gelas tu ada tu. Ada gelas tu, ada tu tuju pada siapa? Tuju pada gelas. Tuju pada zat nama gelas tu. Zat nama gelas ni jirim. Ada tu tuju pada dia, tuju pada gelas. Ataupun saya ni ada. Ada tu tuju pada diri kita tu, diri saya tu. Itu panggil ada tu panggil kena kepada zat tu dah. Itu dia panggil sifat nafsiyah. Maka samalah. Allah ada tu tuju di zat Allah Ta'ala tu dah lah.
diri sifat tu tak ada. Dia panggil sifat bangsa sungguh ataupun amrun iktibari. Maka sifat lah ada ni dia panggil sifat. Cuma sifat ni tuju pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil sifat nafsiyah. Itu yang pertama. Dan yang lima kemudian daripada sifat wujud tu. Dan yang lima kemudian daripadanya hak selepas daripada sifat wujud kita belajar dulu. Lima lepas daripada tu dinamakan dia kan hak lima selepas daripada wujud. Mana hak lima selepas daripada wujud? Lepas wujud, satu wujud. Kedua, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi. Cukup lima. Wujud jangan kira. Wujud yang pertama kita belajar. Lima lepas daripada tu. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Lima ni. Dan yang lima kemudian daripada wujud tu, mula daripada qidam hingga wahdaniyah, dinamakan pada istilah ilmu usuluddin dia panggil sifat salbiyah. Ni dia panggil sifat salbiyah. Wujud sifat nafsiyah, qidam, baqa' hinggalah wahdaniyah dia panggil sifat salbiyah. Dan makna salbun itu atau salbiyah tu daripada salbun, salbi atau yah belakang tu dia panggil nisbah, ya nisbah. Dan makna salbun itu, buang ya dengan ta marbutah tu jadi salbun lah. Dan makna salbun itu, salbiyah ni daripada salbun. Salbun ni makna dia nafyun. Nafyun maknanya menafi. Menafi di sini pula dengan makna intifa'. Dia panggil begitu. Dia panggil dengan makna ternafi. Salbun dengan makna ternafi. Kenapa dipanggil salbiyah? Kerana tiap-tiap satu daripada hak selepas daripada wujud lima tu, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah tu, tiap-tiap satu daripadanya tu makna dia menafikan kekurangan daripada Allah, yakni ternafi kekurangan daripada Allah dari sudut makna dia. Kita belajar qidam. Apa qidam? Terjemuh dulu. Sedia. Qidam terjemuhnya sedia. Tu terjemuh. Makna-makna tidak ada awal. Ternafi kekurangan. Awal tu ternafi. Yakni tidak ada awal. Dia panggil salbiyah. Hak kita faham melalui kata tidak tu. Mafhumuhu adamus syai'. Hak kita faham tidak tu. Dia panggil salbiyah gitu. Yang kedua, baqa'. Apa terjemuh baqa'? Kekal. Tu terjemuh. Makna hak kita faham daripada sifat baqa', tidak ada akhir. Ternafi akhir. Kita kata tidak ada akhir. Menafikan akhir di Allah Ta'ala. Dia panggil salbiyah. Mafhumuhu adamus syai'. Faham tidak ada akhir. Yang ketiga, wujud qidam, baqa', mukhalafah. Mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu ataupun tak sama, bersalahan Allah dengan makhluk. Itu terjemuh. Makna dia, hak kita fahamnya, tak sama dengan makhluk. Ternafikan kekurangan di Allah sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk, salbiyah. Kemudian qiyamuhu binafsih. Apa qiyamuhu binafsih? Terjemuh dulu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu dia panggil terjemuh. Makna hak kita faham daripada sifat tu, tak berhajat. Ternafi hajat bagi Allah. Tidak berhajat. Mafhumuhu adamus syai'. Sifat salbiyah dia panggil. Akhir sekali, wahdaniyah. Terjemuh satu. Apa kita faham di sifat wahdaniyah? Tidak berbilang menafikan berbilang di Allah, ternafi berbilang di Allah, tidak berbilang. Mafhumuhu adamus syai'. Dia panggil salbiyah dia panggil. Di kita ada juga sifat salbiyah ni. Contoh, seseorang itu kita kata, oh mu ni mandul. Mandul. Apa kita faham mandul? Tidak ada anak. Tidak ada anak. Tidak ada anak tu panggil sifat salbiyah. Hak kita faham melalui kata tidak.
miskin, tidak ada harta makna dia, atau tidak ada harta salbiyah. Ini pun sama ni. Sifat salbiyah ialah satu sifat mudah-mudahnya hak kita kata makna dia tu tidak di hadapan. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tak sama dengan makhluk, tidak berbilang, tidak berhajat. Itu dia panggil salbiyah. Kategori hak ulama buat. Ni kalau cari dalam Quran, dalil, hadis ni tak bertemu lah. Ni dia panggil ulama buat satu istilah. Istilah ulama usuluddin buat. Tu saja. Tu kalau cari dalil tak bertemu sungguh. Habis itu. Dan 7 yang kemudian daripada 5 tadi, hak lepas daripada wahdaniyah, lepas daripada tu apa? Lepas daripada tu 7-nya, iaitulah qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam. 7 tu pula nama dia sifat ma'ani. Dia panggil sifat ma'ani pula. Kerana apa dipanggil dia tu sifat ma'ani? Kerana ia 7 tu, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam ni dipanggil sifat ma'ani kerana ia beberapa maknan, beberapa sifat hak ada gitu. Beberapa sifat hak ada, maknan tu sifat hak ada, bukan maknan pengertian. Sebab tu ni istilah, bukan hak lughah. Kalau lughah makna ni ialah pengertian. Maknanya tu pengertian, artinya gitu. Maknan di sini dengan makna sifat yang ada. Sifat yang ada tu dia istilah suku ni. Istilah dalam ilmu usuluddin. Panggil qudrat, iradat, siapa kalam tu sifat ma'ani kerana ia qudrat siapalah kalam tu ialah beberapa maknan, beberapa sifat hak ada yang berdiri, yang ada sifat tu dengan yakni di zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu panggil sifat ma'ani kerana sifat tu sifat hak ada di mana? Ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dah sifat tu panggil sifat hak ada, diistilahkan dalam ilmu usuluddin ni, dalam sifat 20 kita ni, dia panggil sifat ma'ani. Kerana sifat tu ialah sifat hak bangsa ada di Allah Subhanahu wa taala. Habis apa 13 sifat hak kita belajar hari tu malam ni. Habis. Maka inilah hak kita belajar mula-mula dulu lah, wujud sampai kalam ni. Inilah kata dianya 13 sifat. Inilah 13 sifat wujud sampai kalam ni, serta segala lawannya. Lawan bagi 13 sifat hak mustahil kita belajar dah tadi sebelum ni, dan segala dalilnya, dalil bagi 13 sifat. Inilah habis dah kita belajar. Dia kata 13 sifat serta lawan dia dan serta segala dalilnya. Hak ni yang wajib, dia kata. 13 sifat ni hak wajib, hak lawan dia serta dalil-dalil dia ni yang wajib kita ketahui akan dia, akan 13 sifat serta lawan dia 13 serta dalil daripada tiap-tiap sifat tu wajib kita tahu atas jalan tafsir. Hak kita belajar 13 sampai malam ni semua sekali ni bermula hak sifat wajib, hak lawan dia, dalil dia tu, hak tu wajib kita kena tahu atas jalan tafsil, kata dia, atas jalan huraian satu-satu. Kata begini ni pada qaul yang rajih, pada perkataan ulama yang kuat. Hak kuat kata 13 wajib kita tahu wujud kita bakok hingga kalam serta lawan dia, dan kena tahu dalil ni. Hak ni atas jalan hurai satu-satu, atas jalan atas pendapat ulama yang kuat, iaitu qaul yang rajih ni, pendapat hak kuat ni ialah siapa hak kata begini? Qaul Imam Asy'ari. Yakni qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kata 13 sifat wajib kita tahu. Bersalahan bagi qaul qadi, tak sama dia kata bagi pendapat Imam Qadi. Imam Qadi tengok di bawah tu angka 5. Siapa Imam Qadi? Huwa Abu Tayyib, itu kunyah dia, nama dianya Abu Bakar Muhammad bin Al-Bakillani Al-Makki, itu nama Imam Al-Qadi. Kata dianya bersalahan bagi qaul qadi,
tak sama dengan pendapat Qadi, Imam Qadi dan Imam Al-Haramain. Imam Haramain ni ialah imam dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Dia bukan dua orang, seorang saja. Nama dia nya Abdul Malik bin Abi Abdullah kalau tak silap. Imam Ar-Ramain digelarnya, ataupun Imam Al-Juwaini digelar juga. Dua-dua tu orang sama tu, kena kepada Imam, rasanya Abdul Malik nama dia. Imam Al-Haramain pun orang panggil, Imam Al-Juwaini pun orang panggil. Tuannya sama. Kerana apa panggil Imam Al-Haramain? Kerana waktu tu di Mekah dengan Madinah, dua tanah haram ni, rujukan dianya pada tempat tadinya, pakar dianya ni kena kepada Imam Al-Haramain ni lah, kena kepada Imam Abdul Malik ni lah. Dia lah tempat rujukan bagi dua tempat tanah suci tadi. Lalu tu digelar dengan Imam Al-Haramain. Ni tuan bagi, kalau kira-kira ni, dia ni mazhab Syafi'i. Alim dalam fiqh juga. Bahkan orang pakat mengaji kitab dia, di antaranya kitab usul fiqh, iaitulah kitab Waraqat. Banyak matan-matan tu, matan Waraqat, banyak syarahan-syarahan dia. Sebagaimana kitab akidah, matan Sanusi, Barahin, banyak syarah-syarah dia. Banyak ulama syarah tentang matan tersebut. Ini pun usul fiqh Waraqat. Termasuk Wahabi mengaji dengan dia, mengaji kitab ni. Tiba-tiba maknanya dia kata bid'ah sifat 20. Tengok Imam Haramain berkata macam mana. Bersalahan bagi kaul Qadi dan Imam Al-Haramain. Kata dianya bahawa segala sifat yang wajib diketahui kan atas jalan tafsir itu, kata dia, ialah 20 sifat. 20 sifat kena tahu. Tak sama dia kata. Katanya katanya Imam Qadi, katanya Imam Haramain tak sama dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari kata 13 wajib kita kena tahu. Adapun qaul Qadi dan juga Imam Haramain, dia kata kita kena tahu 20 atas jalan tafsirnya. Dah 20, hak kita mengaji dah 13 baru, 7 lagi macam mana? Dengan ditambahkan nak cukup 20 ni. 13 mengaji dah, ada lagi lah maknanya 7 lagi. Dengan ditambahkan hak 7 lagi ni, nak cukup 20 ni, hak atas pendapat Imam Ar-Ramain dan qaul Qadi ni, ditambahkan sifat maknawiyah yang 7, yakni hak lagi akan datang sebutnya. Kena tambahlah sifat maknawiyah lagi, cukuplah 20. Hak ni kata Imam Qadi dan juga Imam Al-Haramain, wajib kena tahu 20 sifat. Dan menjalani atasnya, menjalani yakni mengikut, bermazhabkan gitu. Dan menjalani bermazhabkan bagi atasnya, atas qaul Qadi dan juga Imam Haramain tadi, hak kata 20 wajib kita tahu ni, bermazhabkan mengikut juga oleh Syekh Sanusi di dalam akidahnya, akidah bagi Imam Syekh Sanusi dalam kitab akidah dia, iaitulah matan Ummul Barahin. Begitu juga Syekh Sanusi, Imam Sanusi dalam kitab dia matan Ummul Barahin, menjalani juga di atas 20 sifat. Dan ini qaul 20 ni, qaul Qadi Imam Haramain ni, dan diikuti oleh Syekh Sanusi dalam kitab matan Ummul Barahin ni, ialah yang masyhur sekarang ini. Hak ni lah hak masyhurnya. Dia panggil sifat 20, tak panggil sifat 13. Kalau panggil sifat 13, pakat juling mata-mata, sifat 13 sesak dah lah dia ni. Sebab apa kata begitu? Tak masyhur. Tapi hak tu dia maknanya hak rajih. Hak 20 ni dhaif, tapi dia masyhur. Habis itu tambah lagi 7 pula. Dan yang 7 itu kaunuhu ta'ala qadiran, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.